ataupun autoriti daripada Nabi SAW untuk membimbing manusia. Pada hari ini, Al-Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu menyebut dengan kalamnya, wa khifillaha fi dinika, takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara agama kamu. Hari ini agama kita dalam keadaan bahaya. Agama kita duduk dalam keadaan bahaya. Jadi kita perlu kepada para ulama membimbing kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musuh Islam mereka tahu di mana lemahnya, di mana kelemahan umat Islam. Musuh Islam mereka tahu di mana kekuatan agama kita. Jadi mereka cari jalan macam mana mereka nak lemahkan agama kita. Satu bom jangka yang paling besar setakat saat ini yang telah pun dilempak oleh musuh Islam ialah COVID-19. Setakat ni. COVID ni ialah merupakan satu perancangan yang halus yang dicipta oleh manusia melalui makmal mencipta satu jenis kuman yang halus lebih daripada kehalusan zarrah. Daripada pembuatan di makmal, kemudian diledakkan di China, sehingga China menjadi tentera menyebarkan penyakit ini. Sehingga merawit sampai ke seluruh alam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, termasuk kita umat Islam terkena sama bom yang dilempak ni. Jadi bom melempak ni memberi kesan pada agama kita, di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahagian-bahagian dalam agama ni terkena. Seolah-olah seperti mana berlaku pada hari ini orang Islam hilang kebergantungan kepada Tuhan. Duk takut kepada makhluk lebih daripada yang sepatut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk tak boleh bagi kesan apa-apa pun kepada kita kalau Allah tak bagi kesan. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, di sana kita faham satu maudhu' dia panggil mengesahkan Tuhan pada perbuatan. Maknanya perbuatan di sini bila mengesahkan Allah pada perbuatan, maknanya hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Hanya perbuatan Allah yang memberi kesan. Kita petik kipas angin, kalau Tuhan tak bagi jalan, untuk kerah itulah tak jalan. Allah yang bagi jalan. Kita makan nasi, kalau Allah tak bagi kenyang, kita tidak akan kenyang. Kita minum air, kalau Tuhan tak bagi hilang dahaga, tak hilang dahaga. Maka sebab tu di antara bala Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tak semayang, bila mana dia nak mati, dia dahaga. Ini orang yang tak semayang. Orang tak semayang ni bila diberi minum sekalipun dengan air seluas dunia ni, tetap dia tak hilang juga dahaga dia. Sebab yang menghilangkan dahaga bukan air, yang menghilangkan dahaga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita umat Islam, dalam keadaan kita patuhi SOP, jangan kita duk anggap kuman itu memberi kesan. Yang beri kesan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut. Jangan takut lebih-lebih. Jin dan syaitan ni, jadi penyakit yang berwabak ni ghalibnya dibawa oleh jin dan syaitan. Macam penyakit
kita kata macam ta'un, penyakit yang berjangkit ni, jangkitan itu berlaku dengan asbab dibawa oleh jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengizinkan jin pindahkan tu, jadi orang tu akan terkena penyakit tu dengan izin Tuhan juga. Sebabnya jin yang sebarkan. Baik. Zahirnya macam orang, sebenarnya makhluk yang halus itulah yang menyebarkan. Waktu di Mesir, saya pernah baca satu buku, satu kitab ditulis satu ulama Mesir. Dia tulis dalam kitab tu Al-Jannu, dia tulis tajuk dia Al-Jannu Yusaytirul Alam, ataupun Al-Syaitan Yusaytirul Alam. Syaitan menguasai dunia. Inilah cara mereka menguasai dunia. Kita tak nampak dia nampak kita, dia buat kerja. Baik. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terkesan pada agama. Bila mana kita berjumpa seorang Islam, disunatkan kita bersalam-salaman. Akhirnya orang Islam hari ini takut nak salam dengan saudara dia. Dia tanya pula, boleh salam ke? Dia tanya pula. Kalau kita kata boleh, dia kata dia salam. Kalau tak boleh, dia buat macam ni. Ini tanda premison pula. Premison ni, orang putih ni, Yahudi ni, cara mereka hormat lama-lama mereka. Ni. Soal Sayyidina Muhammad. Kita bukan cara itu. Kita ialah bersalam-salaman. Akhirnya kita tinggal hak Islam, kita ambil mereka pula. Itu saya kata dalam bahaya. Hari ni kalau kita tak salam, berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlerailah satu sudut dalam Islam, iaitu bila mana kita bersalam-salam, Nabi kita akan luruhlah dosa-dosa daripada celah-celahan jari jemari kita. Maka agama kita pun jadi tercabut satu paku. Bukan mana saya suruh salam tak. Bukan berarti saya suruh tuan-tuan tak patuhi SOP. Tapi saya nak abang agama kita dah longgar. Dah tercabut satu paku. Kemudian bila kita semayang. Semayang ni Islam suruh bagi sama, bagi rapat. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Samakan saf kamu. Jangan kamu duduk colang calin. Wala takhtalifu. Nanti akan berpecah hati kamu. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, istawu sufufakum wasaddul furuj. Samakan saf kamu dan tutup lubang-lubang. Mana lubang-lubang ni, kata Nabi kita SAW, walaupun renggangnya hanya boleh dicelusi oleh satu ekor syaitan yang sebesar anak kambing. Hari ini tak tahu berapa ekor anak kambing, kita tak tahu. 1 meter tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat lain ada buat 1 meter berapa inci lah. 1 meter lebih sikit. Jadi maknanya mereka nak bagi pecah hati orang Islam. Nabi kata sama ada hampa nak sehampa sama ataupun hampa nak hati hampa pecah. Hal ni bahaya. Mereka tahu kekuatan umat Islam. Sama ada kekuatan agama secara menyeluruh ataupun kekuatan cas dalaman diri kita. Bila mana kita salam. Salam ni, bila kita bersalam-salaman, lead yang pertama sekali untuk mengambil manfaat orang Islam yang kita salam tu. Kalau dia tu guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak ambil berkat dia sebagai guru kita. Kalau dia seorang yang beriman, dia orang soleh, kita nak ambil berkat kesolehan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, keberkatan itu, dia berpindah. Dia ada berkat yang Tuhan bagi kat dia, kita mengambil berkat dia. Kita kata nak ambil berkat, tu bahasa kita kan, nak ambil berkat. Bila mana kita semayang? Bila mana kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
bau kita menyentuh kawan kita. Jadi berlaku cas. Cas ni secara zahirnya ialah kepanasan haba dia kena kat kita, haba kita kena kat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi sebenarnya dia bukan zahir semata-mata, tapi dia juga berbentuk maknawi, perpindahan keberkatan dia kepada kita. Baik dia pindah kat kita, baik kita pindah kat dia. Sebab itu bila mana kita semayang, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana saling bagi salam, kita bagi salam pada yang kanan, dia bagi salam pada kanan hak belah nu, orang tu pula bagi salam hak kanan belah nu, kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kiri belah ni, orang tu bagi salam kiri belah tu, sama menyambung, semua mendapat salam. Tu kita panggil semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka maknanya sembahyang ni kita pakat tumpang hang aku. Kita tumpang hang aku. Kalau kita sembahyang seorang, kita mendapat 1. Sembahyang jemaah mendapat 27. Maknanya kita tolong bagi setiap diri kita mendapat 27. 27 dah ni. Dia dapat 27. Hak belakang 27. Semua 27. Jadi terima kasih nak sebab kita sama-sama. Aku tolong hang tolong aku. Ini sembahyang. Kalau salah seorang dalam sembahyang tu tak khusyuk, tetap Tuhan terima sembahyang walaupun dia tak khusyuk, hak lain tak tahu khusyuk ataupun tak, tapi dengan sebab hak lain tu ada satu orang yang khusyuk, semua khusyuk. Dalam sembahyang ni nak kira khusyuk semua tu, kira rasanya tak kot. Kita angkat takbir tu, dalam 5 minit kita sembahyang, semua khusyuk mungkin tak kot. Tapi dalam setiap saat itu mesti ada orang khusyuk. Jadi dia cover lah. Tani kita tak khusyuk, orang lain khusyuk. Tantu dia tak khusyuk, kita khusyuk. Akhirnya sembahyang tu kira khusyuk semua. Bila sembahyang kira khusyuk semua, berarti sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hikmah sembahyang jemaah. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, tu kritikal sikit. Kalau tanpa rahmat Allah, mungkin Allah tak terima. Kalau dengan rahmat Allah, diterima. Dengan asbab-asbab lain. Bukan asbab khusyuk. Khusyuk tu tak khusyuk. No? Sebab kita bila angkat takbir, semua kita pergi sampai semua. Sebab tu, betul orang kalau hilang apa-apa, sembahyang lah. Hilang kunci taman, tak. Sembahyang. Sembahyang, angkat takbir nampak lalu. Susah nak khusyuk sembahyang ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi kita duduk ni, jaga agama kita ni. Jaga agama kita. Jadi subhanallah kalau saya lah. Tapi ni seorang kecil je. Kawasan-kawasan ala sayyidina Muhammad yang hijau, mungkinlah pihak berwajib dalam masalah agama ni boleh mesyuarat balik kot. Kawasan-kawasan hak hijau mungkin boleh dah rapat kot. Dah berapa bulan dah. No? Kawasan hak zon merah tak apalah. Tapi hak hijau ni kena fikir dah. Kena kemas balik. Kena set up balik agama ni. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ni kerja siapa? Ni kerja ulama. Kerja ulama. Jadi jangan biar orang mengatur agama kita. Yang dia atur agama kita orang lain ni. Kita ikut je. Jadi kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpandu kepada Al-Quran, kita pandu pada hadis. Kalau mesyuarat ulama, mereka kata kekal balik. Kekal lagi macam biasa. Dia lepas daripada munaqasyah, mesyuarat bagi pandangan. Lepas tu muzakarah. Akhirnya keputusan kata kekal rapat lagi. Tak apalah. No? Kekal rapat lagi. Sebab ulama umat Muhammad ni mereka takkan berimpun di atas kesesatan.
Nabi sebut la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, ulama umatku mereka tidak akan berpakat di atas kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau keluar keputusan, eloklah kawasan hijau ni elok rapat balik dah. Dia mengukuhkan balik. Dia sebenarnya duduk tak ulama. Ulama kena mesyuarat, ulama kena bagi pandangan, ulama kena buat muzakarah. Harap umarak saya tak boleh. Sebab negara ni dia kuat dengan al-umara wal ulama. Harap umarak saja bagi panduan tanpa ulama cantum sekali tak manfaat. Dia bergabung antara pemerintah dan ulama. Allahumma salli ala sayyidina